Dahulunya kalau zaman-zaman sebelum penjajah, kita tidak perlu ada tanah Rizab Melayu ya, kerana semua tanah di Semenanjung Tanah Melayu ini adalah 100% kepunyaan berbumi Melayu. Ya, apabila negara kita dijajah dan dimajmukkan oleh berbagai bangsa, kita terpaksa mengadakan satu persetujuan untuk menghadkan perebutan tanah ya di antara penduduk-penduduk di sini, terutama sekali para migran yang banyak merebut ataupun bergaduh apabila sampai kemari kerana hendak mendapatkan tanah-tanah aslian orang Melayu ya. Apa yang Tunku Dr. Rahman tak tahu, saya rasa adalah tanah pemberian kepada bangsa asing sebanyak 1 juta semua dapat tanah ya. Kalau kita lihat di sini, ini bukanlah apa yang saya cakap, ini apa yang tertulis di dalam artifak-artifak yang ada di dalam akib-akib luar negara ya. Semua 1 juta mereka mendapat tanah, dan pembahagian tanah itu daripada beratus ribu hektar kepada 2 ekar seorang. Jadi maknanya mereka menggunakan ini sebagai collateral untuk penjagaan mereka. Bila Jepun dah nyerah kalah, dia datang cepat-cepat balik untuk menjajah balik kita. Itu dalam buku kedua saya, Kehebatan Moyang Melayu, saya ada tulis sedikit mengenai kemerdekaan. Ya. Jadi kita boleh lihat British ni actually sebenarnya hanya opportunist ya. Ini apa yang terjadi yang Tunku Dr. Rahman tidak tahu ya. Ini kalau kita lihat di sini nombor approval untuk nak, pasal dulu ini adalah classified artifact. Classified maknanya tidak boleh dituntun oleh ramai, bermakna rahsia ya. Selepas banyak tahun merdeka, 50 tahun merdeka, banyak artifak-artifak yang classified declassified. Maknanya tidak lagi menjadi rahsia, ia become menjadi public domain, di mana kita boleh ambil gambar, kita boleh beli, dan kita boleh cetak atau buat cerita daripadanya ya. Ini adalah antara satu yang kami dapat, di mana kalau kita lihat ya di situ jumlah migran yang datang ya. Di sini saya nak semua orang lihat tahun dia, tahun 1953, betul tak? 52, 53 ya. British membelanjakan lebih kurang 100 juta masa itu, kalau kita bandingkan dengan duit hari ini 1 bilion ya, untuk membuat infrastruktur kepada bangsa asing. Sekolah, hospital, jalan raya, lampu, everything. Walhal di kampung kita tak ada elektrik, kita tak ada sekolah, kita tak ada everything. Padahal duit yang kat sini semua duit kita ya. Duit hasil masuk Semenanjung Tanah Melayu. Di sini kalau kita lihat 1 juta yang minta tu, 1 juta dapat. Pada mulanya leasehold daripada 10 tahun ke 99 tahun ya. Kalau 99 tahun maknanya dia habis expired tahun 2035 baru habis. Amat lagi tu. Itu kalau pajakan. Tapi ditulis kat sini, daripada pajakan itu ditukar kepada untuk selamanya. Ditukarkan pada untuk selamanya. Apa yang kita khawatiri antara tanah-tanah ini, nah ini bukan saya tulis ya, ini direct saya ambil daripada dia punya artifak ya. Kita lihat ya, semua 1 juta ni dapat. All the 1 million applicant approve. Dan kalau tidak sempat untuk nak mengukur tanah ke apa ke, they consider as political apa ya, regarded as political lah, maknanya pemberian lah. Pada tahun yang sama orang lain kaya raya, pada tahun ni kita miskin papa ke dana, minta sedekah. Untuk apa masa itu kita minta sedekah? Untuk nak meniaga nasi lemak. Mereka dah buat dah lumbung bijih semua. Kita kehilangan lumbung bijih dan lumbung emas. Ini apa Cina cakap, dia kata jangan komplain kalau kita tak dapat. Dia kata British yang buat. Ini dia sendiri tulis. Betul. Anyway, dalam kod Mengin tu ya, British cakap kalau dah masa 2 tahun orang Melayu tidak mengerjakan lumbung-lumbung timah dan emas ni, mereka akan tarik balik.
Suka hati je dia nak ambil balik. Padahal tanah tu tanah moyang aslian Melayu. Ada 500. Ya. Tapi apabila kita dapat hasil daripada pelombongan itu, British dan China tidak mahu membeli hasil kita. Dan kita pula tak boleh nak menjual keluar sebab kita tak ada kenderaan. Ingat tak tadi masa saya cerita macam mana kapal kita dibakar di laut? Habis dibakar. Sehingga kita punya tempat-tempat bina kapal pun dah dirosakkan. Jadi kita terpaksa menjual kepada kartel. Sebabnya pada itu British dan China dah buat kartel. Ya. Dia buat lumbung dia sendiri. Dia buka 350 lumbung sendiri. Jadi apabila itu berlaku, orang Melayu terpaksa memajakkan lumbung mereka sebab tak boleh nak jual hasil daripada pelombongan. Jadi terpaksa pajakkan kepada bangsa asing. Apabila dah pajakkan, lama kelamaan jadi dia punya. Kalau kita ingat peperangan Haisan dengan Jinsin dengan peperangan di Lukut, di Rasah, di Larut, di Penang, semuanya merebutkan tanah asli orang Melayu, tanah asli Lombong. Jadi kita miskin Papua hari ni pun sebab itu je. Macam mana Cina jadi kaya ya? Sebenarnya semua daripada tanah. Tanah yang mereka perolehi melalui konsesi dan melalui di atas dulang emas. Saya sebut di atas dulang emas, pemberian atas dulang emas dicagarkan kepada bank. Masa itu bank OCBC sama Hong Kong Bank. Daripada cagaran itu dapat duit buat duit. Kalau nak tahu duit buat duit, money makes money. Instant millionaire pun ada selepas dia cagarkan tanah tu. Jadi dari situlah mereka menjadi kaya raya dan boleh buat macam-macam perniagaan besar-besar. Jadi bukanlah maknanya mereka bekerja keras sangat. Mereka ada sumber ya, untuk membuat sesuatu perniagaan besar. Jadi hari ini mereka dah ada sumber tu ya, dan instant millionaire yang 1 million tadi instant millionaire.